Anak-anak muda, saya buat video ini untuk menyedarkan kita supaya gunalah hak mengundi kita pada 12 Ogos nanti dengan baik bagi memilih kerajaan negeri masing-masing. Saya buat video ini kerana saya risau, gelisah melihat kepada semakin taksub dan benci politik PAS ini kepada mana-mana parti dan pihak dan individu yang bertentangan dengan mereka. Saya bagi contoh mudah. Kemarin kita tengok bagaimana gelisahnya Syazmi Shazli dan isteri apabila posting mereka tentang mereka perlukan air di negeri Kelantan dan rakyat perlu berubah jikalau mahukan kemajuan. Syazmi dan isterinya cuma tegur tentang air. Apa yang dijawab oleh penyokong Tegar PAS ini? Apa masalah jikalau air itu keruh, sah ambil wuduk? Itu bukan air najis. Sampai ke tahap itu, saya fikir kalau kita nak mempertahankan parti, tak perlu begitu. Anak-anak muda, jangan letakkan tak pemikiran sehingga serendah ini. Apa yang ditegur oleh Syahmi itu adalah suatu yang perlu diberi perhatian, perlu kita dokong, perlu kita sokong untuk membawa perubahan kepada negeri kita. Dan juga negeri-negeri lain. Di Kedah juga menghadapi masalah yang sama. Tapi jikalau kita tegur, maka yang dimakinya, yang dicacinya kita. Ini yang saya duka cita, melihat kepada cara berpolitik ketaksuban yang sebegini. Kalau kita kekal dengan cara politik sebenarnya bila kita hendak maju. It's time for us to change our political mindset. Ya, supaya kita boleh hapuskan perbezaan politik yang ada dalam pemikiran kita demi kemajuan negeri dan negara. Jadi saya tengok dalam video tadi, lagi saya marah. Gambar Perdana Menteri dipijak. Ini untuk apa ini? Ada penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bertindak dalam pilihan raya ini sehingga ke tahap itu. Kita matanglah. Kerana kita kata kita hendak politik matang. Kita hendak politik Islam. Politik matang, politik Islam ini mesti ada etika, mesti ada adab. Politik itu mesti dengan idea, mesti dengan hujah, mesti dengan perancangan. Timbulkan apa yang PAS nak buat untuk negeri kalau mereka perintah. Sama itu di Terengganu, di Johor, Kedah, di Kelantan, dan di mana-mana negeri yang mereka nak menang. Timbulkan hujah itu, manifesto itu, janji itu. Paling-paling tidak agama, kaum. Itu sahaja. RUU 355 tentang hukum hudud, tentang Islam. Tetapi di mana? Di mana dari segi perancangan-perancangannya? Sudah memerintah 33 bulan, tak ada apa juga. Semasa Perdana Menteri Datuk Seri Najib bagi peluang, bagi ruang untuk bentangkaran undang-undang hudud di Parlimen. Bentang tarik balik. Kemudiannya bila tidak berkuasa, salahkan semua orang. This is not the way. Ini bukan lagi cara kita berpolitik. Saya hendak cara berpolitik kita biar berhujah, biar berfakta. Kita lawan dengan perancangan, lawan dengan idea. Itu sebenarnya perlu dilakukan. Tapi sekarang ini benda ini tidak ada lagi. Kita sudah semakin mundur dari segi pemikiran politik dan saya tidak mahu. Anak-anak muda yang cerdik, yang harapan kami orang-orang tua ini punya pemikiran yang sebegini. Kita tengok satu lagi video gambar makcik. Kesian dengan mengundi Barisan Nasional. Gitu kafir, masih ada lagi. Saya ingat setelah kita sudah beralih kerajaan kepada Perikatan Nasional, ya, kepada kemudiannya keluarga Malaysia, kita sudah ada transisi yang budaya politik kita telah berubah. Tidak lagi kita taksub sampai ke tahap mesti menyokong PAS untuk ke syurga. Sampai sekarang sudah ada baju menyokong PAS itu menuju syurga. Tak malu ke kita menjual agama sampai ke tahap itu? Pemimpin PAS di mana semua? Tegur benda-benda yang sebegini. Sebab sudah bagi tahu sekian lama oleh ramai orang. Islam itu bukan PAS dan PAS itu bukan Islam. Saya sendiri sudah buat video menjelaskan bahawa Islam itu amalan, Islam itu akidah. PAS itu bukan akidah. Jadi jangan sampai ke tahap kita sesat sebegini. Dan ini video yang saya tegas cakapnya kerana sudah sampai masa saya menjelaskan kepada anak-anak muda. Ini anak-anak harapan saya, harapan negara, harapan bangsa. Masa depan yang tidak boleh lagi bersekongkol dengan hal-hal yang sebegini. Yang betul kita angkatkan, yang salah kita tegurkan. Bukan tegur itu bermakna kita membenci, bukan. Kita hujahkan dari segi perbezaan pendapatnya sahaja. Supaya kita masing-masing boleh keluarkan idea dan polisi yang lebih baik untuk kemajuan negeri dan negara. Itu saya harap anak-anak muda faham dengan apa yang saya maksudkan ini. Yang kedua, saya duka cita. Saya tengok dari segi politik fitnah-memfitnah itu luar biasa. Jadi takkan kalau kita parti Islam menjujur kebenaran, kita suka bermain dengan perkara yang seperti ini. Islam apa kita kalau kita kata bahawa Pakatan Harapan, apalagi PMX menolak dasar-dasar Islam. Apa yang ditolak? Apa yang ditolak dari dasar Melayu? PM jago bahasa Melayu, tokoh pejuang bahasa Melayu. Apalagi sistem kota yang ditanya oleh pelajar supaya dihapuskan telah dijelaskan bahawa tidak boleh dihapuskan kerana semua hak-hak Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu itu telah ada di dalam perlembagaan dan akan dipertahankan. So ada bukan Melayu, orang Cina, orang DAP yang ancam untuk hapuskan kuasa raja, hapuskan bahasa Melayu, hapuskan agama Islam. Ada? Tidak ada. Pemimpin DAP, Anthony Loke, telah jelaskan bahawa semua yang ada dalam perlembagaan itu semuanya akan diikuti. Tak ada satu nak dilanggar.
Tapi inilah yang kita bangkitkan. Sebenarnya yang melanggar, yang mencabar perlembagaan negara ini PEMPAS ini lawan raja, bertentangan, berseberangan dengan raja apabila tidak sehaluan dengan pendapat. Tak boleh begitu. Raja itu institusi yang menjaga Melayu, yang menjaga agama. Dalam apa jua keadaan mesti dipertahankan, mesti dihormati, mesti dijunjung. Sebab itu perlembagaan telah jelas menyatakan bahawa 4 perkara ini adalah tunggak yang menjadi hak dan kedudukan istimewa orang Melayu yang tak boleh dicabar, yang tak boleh dipinda tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Apa itu? Tentang agama Islam, tentang bahasa Melayu, tentang kedudukan raja-raja, tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Itu telah terjamin dalam perlembagaan. So, apa lagi yang terancam? So, fitnah-fitnah yang sebegini, hari demi hari, jika tidak ditegur keras, diambil tindakan oleh kerajaan, maka akan terus berlaku. Ini saya kesal. Kerajaan ambil tindakan, dikatakan bahawa PM kasar, PM tidak demokratik. Jadi, saya takut sekali anak-anak muda terpengaruh dengan politik ketaksuban dan kebencian sebegini. Kita tolak politik sebegini anak-anak. Kita bangun bersama dengan apa yang ada pada kerajaan hari ini. Kita angkat Madani. Madani itu apa? Madani itu bukan satu slogan untuk PM saja, slogan untuk kita. Mempunyai nilai yang baik, nilai kasih sayang, nilai hormat menghormati, nilai adab dan etika dan kelola yang tinggi, nilai untuk kita bertoleransi dan bertolak ansur dalam negara. Supaya akhirnya apa? Kita mencapai kestabilan politik, kemakmuran ekonomi untuk kemajuan negeri dan negara. Ini anak-anak muda kena faham. Kerana dengan kestabilan politik, insya-Allah kita akan maju lagi ke depan. Negara kita akan aman, makmur dan anak-anak muda akan mempunyai masa depan yang lebih baik dan terjamin.